Stadium MPJ sekali lagi menjadi pentas untuk dua juara bertahan ini, mencari satu slot untuk ke peringkat separuh akhir. MPJ turun selaku juara bertahan Piala FA dengan membariskan posisi 4-4-2. Farahiyah dan Nasuha akan mengundi di bahagian serangan, manakala MBSJ 4-5-1 membawa title selaku juara Piala Subangsih serta juara WSL 2024. Perhitungan yang cukup berat untuk kedua pasukan pada malam ini. Jadi ada sedikit perubahan daripada pasukan MPJ. Sudah pun dimulakan aksi separuh masa yang pertama. Pertembungan di antara MPJ dan juga MBSJ. Kita boleh katakan ini pertembungan di antara adik kakak begitu. Ketika bersama Selangor musim sebelum ini, Josephine, mereka mempunyai larian yang boleh membantu serangan, tetapi di perlawanan ini belum digunakan setakat ini oleh mereka. Intan, satu percubaan jauh, cantik, yang dilepaskan oleh pemain pertahanan kanan mereka, Intan. Berjaya menewaskan Syazwani. Dalam kita memperkatakan tentang pemain-pemain yang cukup ada nama untuk mencetak nama selaku penjaring gol, namun lihat bagaimana satu percubaan saja daripada Fatin. Walaupun Syazwani sebenarnya sudah berjaya menampan, namun tampanannya ke belakang. Ya, inilah kelebihan yang dimiliki oleh pemain-pemain di bahagian serangan MBSJ. Intan, jika dia tidak boleh menjaringkan gol, dia akan membuka ruang dan jelas dia melihat larian Fatin Syahidah. Kemudiannya saya kira kesilapan individu daripada penjaga gol pasukan MPJ Syazwani, dia boleh dengan satu corak permainan yang cukup kemas. Lambungan untuk Adrina, cantik. Satu percubaan, mudah follow up yang dilakukan oleh Intan Sarah, mencetak nama selaku penjaring gol kedua bagi MBSJ. Save yang cukup menarik daripada Syazwani sebenarnya. Beliau melakukan lompatan dan bola itu terselamat setelah terkena kaki beliau. Namun ada kelibat Intan di belakang yang mudah melepaskan rempatan dengan kaki kiri. Ya, untuk gol kedua. Itulah kelebihan yang dimiliki oleh Adrina dan juga Intan. Adrina dengan kepantasan di bahagian sayap, dia boleh melepaskan diri dari barisan terakhir pertahanan. Intan, jika dia tidak mendapatkan bola, dia akan berada di kedudukan yang tepat dan dia hanya menanti saja peluang. Dia menghidu peluang tersebut, berjaya menyudahkan dengan mudah. Dorongan untuk Intan. Cuba lepas dari kawalan Putri Arisa. Intan mengintai rakan-rakan. Berjaya lepas dari kawalan Josephine kali ini. Tolakan semula untuk Diana Akilah. Dapat kepada Intan semula. Lerek daripada Intan untuk Adrina. Jaringan ketiga untuk MBSJ. Assist yang cukup baik daripada Intan Sarah. Dia melepasi beberapa pemain pertahanan MPJ, kemudian dibantu oleh Diana Akilah dan membuka ruang kepada Adrina untuk mencetak nama selaku penjaring gol yang ketiga. Satu lagi gerakan yang menghasilkan jaringan, usaha individu yang cukup baik daripada Intan Sarah. Seperti yang anda perkatakan, dia menewaskan 2-3 pemain pasukan MPJ, melakukan hantaran yang akhirnya gagal dikeluarkan dengan lebih baik oleh Intan. Dia tidak dapat melihat kedudukan Nur Adrina di belakang, jadi itu jelas menyaksikan bagaimana pasukan mereka dihukum. Saya kira tugas yang semakin berat. Dengan 3-0 ini mungkin dibawa sebagai bekalan di babak yang kedua nanti oleh pasukan MBSJ. Satu hantaran far post, sentuhan dan jaringan. Berjaya mengelirukan Syazwani. Jaringan kedua peribadi Adrina. Steffi menjangkakan 3. Namun itu adalah jaringan peribadi kedua Adrina. Tidak ada halangan untuk beliau melakukan sentuhan.
Jadi 4-0 mendahului MBSJ. Sekali lagi hantaran daripada Intan Serah daripada sepakan sudut. Hantaran yang cukup berkualiti. Adrina berada di belakang. Bersedia dengan sepakan percuma Steffi maupun Intan Serah. Intan tepat kali ini untuk Syazwani. Saksikan bagaimana hantaran yang dilakukan untuk mendapatkan Intan. Di sini insiden bagaimana bola itu terkena tangan Eva ataupun Jospin sebenarnya. Kembali penguasaan untuk MBSJ. Afrina, Lee Zin Yi, pendek daripada Lee Zin Yi, masih dapat kepada Liana Sobri. Satu hantaran lirik ke bahagian tengah untuk mendapatkan Fatin peluang. Fatin cantik jaringan kedua pribadinya pada malam ini untuk jaringan yang kelima MBSJ. Kredit harus diberikan kepada Liana Sobri yang berjaya meloloskan diri sehingga ke dalam kawasan petak penalti ini. Ya, satu larian yang cukup baik di sebelah kiri daripada Liana Sobri. Dia melakukan 1-2 bersama dengan Zin Yi dan dia masuk ke dalam kawasan bahaya. Namun perhatikan finishing daripada Fatin. Dia melakukan satu turning yang memerangkap pertahanan. Sentuhan pertamanya itu yang cukup penting untuk terus melakukan setup kepada diri sendiri dan melepaskan percubaan. Kita harus ingat dia adalah pemain yang beraksi di bahagian pertahanan. Baru beberapa minit kemasukan dia Adin yang beraksi di bahagian pertahanan kanan menolak Fatin ke bahagian atas. Namun saya kira dengan pengalaman beliau sebagai seorang penyerang tidak ada masalah untuk pemain ini, Adi. Satu hantaran lambung, tadukan Khalida. Kita lihat bagaimana mereka sudah pun mempunyai ruang dan peluang yang cukup baik, Eddie. Ya, satu kombinasi yang cukup baik di antara Farahiyah dan juga Khalida. Dua pemain dengan kualiti yang cukup baik. Farahiyah kita tahu dia mempunyai kualiti dalam melakukan hantaran tepat dan di sini dia berjaya untuk mencari lonjakan Siti Nurkhalida ini. Sayang sekali dia tidak berjaya untuk melakukan percubaan tepat. Saya kira ini sesuatu yang perlu. Namun masih lagi usaha digandakan untuk MBPJ. Siti Nurkhalida. Henrita berada di bahagian tengah. Satu lorongan untuk Henrita. Mampukah mendapatkan satu jaringan Sagwati untuk Henrita? Tidak berjaya. Ternyata Liana Sobri lebih pantas untuk mengeluarkan bola yang tidak sempat melintas di atas garisan gawang gol itu. Ya, satu peluang keemasan untuk pasukan MBPJ Adi. Kurang-kurangnya untuk menukar angka kosong ini menjadi angka satu. Satu hantaran yang cukup baik daripada bahagian tengah. Siti Nurkhalida yang memulakan pergerakan ini. Dia berjaya untuk memperdayakan kedudukan dia Adin. Steffi juga tertewas. Henrita melepasi Zawani. Pintu gol terbuka luas tetapi kelajuan bola tersebut memberikan ruang kepada Liana Sobri. Nabila kepada Nurin. Anis meminta bola di bahagian tengah. Satu lambungan yang saya kira agak sukar untuk Anis. Dan tiupan whistle panjang dari pengadil petugas menyaksikan MBPJ tersangkut perjalanan mereka di peringkat suku akhir. Secara tidak langsung gagal mempertahankan FA Cup yang mereka julang pada edisi tahun lalu dan membuka ruang ini kepada MBSJ setelah kemenangan 5 gol berbalas kosong. Jadi yang menanti mereka di peringkat separuh akhir adalah Selangor FC. Tamat perlawanan MBSJ 5, MBPJ 0.